Bagaimana sebenarnya kisah Arab-Arab di Yaman? Zaman Jurhum memerintah, okey lagi. Sampailah satu saat ada berlaku pertelingkahan dan ketidakseimbangan dalam pemerintahan, korup dan sebagainya. Mari salah seorang anak beranak mereka daripada Yaman, iaitu Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah mari dia gabung dengan satu lagi Bani lain, mereka bersekongkol jatuhkan Bani Jurhum. Jatuhkan Bani Jurhum, jadi mereka pun memerintah. Jadi pemerintahan bertukar, bangsa masih lagi rumpun yang sama daripada Arab ni. Cuma Jurhum bertukar Bani Khuza'ah. Masa Bani Khuza'ah memerintah inilah, salah seorang pemimpin mereka iaitu Amru bin Luhail. Orang inilah orang yang pertama bawa masuk patung berhala dalam sejarah di Jazirah Arabiah. Dia memang orang yang baik. Pribadi dia baik. Dia suka derma, dia suka bagi makan. Memang dia ni dikatakan sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat. Tapi nak jadi cerita, satu hari dia keluar daripada Mekah, dia pergi ke Son'a. Dia tengok orang-orang di sana mengamalkan penyembahan berhala. Sembah patung tu, sembah patung ni, bentuk tu, bentuk ni. Last sekali bila dia nak balik semula ke Mekah, dia minta sekok bawa balik. Dia suka tengok cara orang duk sembah berhala, dia minta sekok, orang bagi patung Hubal. Inilah sejarah kemasukan patung Hubal dan sejarah berhala. Jadi dia bawa balik patung Hubal. Dalam riwayat, patung Hubal ni adalah patung yang dibuat daripada batu akik merah. Batu akik merah, semua komplit dari kepala sampai kaki, cuma yang cacat dan kurang sebelah tangan kanan dia putih. Hak lain tu okey, kanan ni putih. Bila awak balik, depa sambung tangan ni menggunakan emas tulen. Jadi seluruh tu batu akik merah, kecuali tangan kanan tu emas tulen yang baru ditempa. Jadi letak dia di mana? Letak dia dalam Kaabah. Hari-hari penting, kerajaan-kerajaan, ritual-ritual, mereka akan letak di pintu Kaabah. Lepas tawaf 7 kali, mereka buat apa? Berhenti sat situ, mintalah apa nak minta. Doalah apa nak doa. Haraplah apa nak harap. Jadi sudah berlaku apa? Kesyirikan. Lepas tu tak sambung lagi hak balik zaman Nabi Nuh tu, tak habis lagi. Hak Allah sebut dalam surah Nuh. Apa dia? Wad, Suwa, Ya'uq, Yarus, Nas tu. Kembali semula tu. Mari lagi. Lepas tu tambah Lata, tambah Manata, tambah Uzza. Salah seorang Lata, Manata, Uzza tu orang baik. Orang baik. Dia dulu, zaman-zaman selepas Nabi Ibrahim dulu, dia antara orang yang uli roti, ambil roti tu bagi makanan kepada orang yang datang buat haji. Nak jadi cerita. Bila orang kenang kebaikan dia yang bagi makanan ni, satu masa dia meninggal. Bila mari pula rombongan haji, orang tanya, mana dia tu yang buat roti-roti bagi kami makan tu? Oh, dia dah meninggal. Jadi bila meninggal, orang nak kenang kebaikan dia, pi kubur dia. Mula-mula pi ziarah sungguh. Lepas tu duduk tidur makan di situ, lepas tu bangunkan, duduk bermohon di situ. Jadi cerita lain. Apa-apa pun, dia sekadar mula-mula tu dia tak jadi masalah. Dia bila gulu, melampaui batas, habis cerita. Lalu dia menjadi salah satu sembahan. Inilah kalau kita tengok, yang ni kita panggil sebagai apa? Kalau dalam ilmu sejarah, bab ni dipanggil bab ikonologi. Dalam ilmu sejarah, yang nombor 6, ilmu sejarah ni dia panjang, dia ada 10 cerita. Tapi yang nombor 6 tu bab ikonologi, ikon-ikon. Maksudnya, kita belajar tentang ikonologi ni, kita tengok satu-satu patung ataupun arca, ada dia terbahagi kepada dua. Satu lebih kepada ritual dan penyembahan, satu lebih kepada memperingati jasa-jasa daripada pemimpin besar yang hidup pada zaman tertentu. Contoh, kalau kita kata macam Hubal, Lata, Manata, dia lebih menjurus kepada mengenang jasa kepada penyembahan. Dia kepada penyembahan dah jadi sebab orang sembah dia. Tapi macam hak biasa ni, macam kita tengok patung siapa?
Patung siapa? Kita buat patung Saddam Hussein ke, contoh. Kita buat patung tu, kita bukan sembah. Kita buat patung di Kremlin tu ada patung siapa? Stalin dengan patung Stalin. Seorang lagi Lenin. Bukan Lenin motor, Lenin. Stalin. Tu patung yang bukan untuk disembah. Tapi patung ni untuk diagungkan dan dikenang jasa-jasa semasa pemerintahan yang sewaktu dengan kehidupan dia. Tetapi dalam bab etnologi kena perhati. Sebab dia ada satu lagi pecahan yang disebut pantheon. Apa dia pantheon? Pantheon pun bentuk macam berhala, bentuk patung, bentuk arca. Cuma apa yang jadi beza? Pantheon lebih kepada dia ni bukan nak kata apa macam mana? Senang-senang macam ni. Hak mana dianggap dewa, dia masuk dalam bab pantheon. Ada patung tu didewakan. Ada patung yang jenis kita letak dia tu buat rupa orang, memang kita sembah, tu asal dia. Hak dewa ni jenis patung macam-macam. Dia kadang-kadang tak rupa orang pun ada. Jenis muka singa, taring macam tu, tanduk. Ni lebih kepada pantheon. Ikonologi bab pantheon. Banyaklah kita belajar dewa Yunani, dewa Greek kuno, dewa Nordis, dewa Mesir, dewa Babylon berlambak. Ini semua masuk dalam pantheon. Okey, itulah dia yang bawa masuk Amru bin Luhai. Lepas tu Jurhum dapat balik. Bagaimana Jurhum dapat balik? Jurhum dapat balik kerana pemimpin terakhir Bani Khuza'ah ni hak lepas Amru lah. Dia hanya ada seorang, satu-satunya waris dia perempuan. Dan menantu dia ialah Tok Nabi lah. Siapa Tok Nabi? Qusay tadi. Qusay bin Kilab tu. Tok Nabi kahwin dengan satu-satunya anak daripada pemimpin Bani Khuza'ah. Bila pemimpin Bani Khuza'ah tu meninggal, dia tak boleh lantik perempuan jadi ketua. Last kali nak lantik siapa? Lantik menantu, iaitu nenek moyang Nabi Qusay bin Kilab. Jadi automatik kekuasaan Bani Khuza'ah sudah beralih kembali kepada Bani Jurhum. Jadi zaman Fihir itu sebenarnya start dah Quraisy. Turun sampailah kepada Nabi Muhammad. Tapi sebelum tu di Yaman ni. Yaman ni pun saya perlu cerita ke tak perlu cerita. Tapi penting juga. Keturunan Yaman yang sebenar ni, keturunan asal dia kalau tengok fosil-fosil Ur, ni sejarah tentang fosil lah. Fosil tu payah pula nak cerita tak. Fosil tu dia duduk nombor 3. Fosil ni dia panggil bahagian artifak. Ada artifak, ada fosil, ada iofak, dia ada fitur. Nak cerita ke? Nak bagi faham ni? Okey, macam ni lah. Apa bahan kita panggil artifak lah. Kita panggil bahan-bahan arkeologi tu kan. Nombor 1 artifak ni ialah bahan-bahan yang kita jumpai yang telah melewati masa tertentu, kita ambil masa lama, sedangkan bahan-bahan ni ialah bahan yang dicipta dan dijadikan oleh manusia dan dia mudah untuk kita kata apa ni? Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nak kata apa? Mudah dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh, kita gali-gali tapak arkeologi, jumpa kapak lama. Kapak tu orang buat ke Allah buat? Orang buat. Maksudnya dia termasuk dalam artifak. Jadi manusia buat. Dan dia tu ringan. Okey, kita boleh pindah. Masuk lab, masuk makmal. Kajilah. Lepas tu kita jumpa apa? Kita jumpa gong. Kita jumpa pisau. Kita jumpa panah. Ni semua dipanggil sebagai artifak. Manusia yang buat mudah dipindah. Kalau dia bahagian ekofak ni bukan hak orang buat. Hak memang semula jadi makhluk Allah. Kita jumpa tulang dinosaur. Orang buat ke siapa buat? Kita kata Allah lah buat. Lepas tu dia pun senang nak pindah ke lab. Kita jumpa taring singa laut hak lama. Contoh. Bukan juga orang buat. Hak ni hak asli betul lah. Kalau fitur ni hak orang buat tapi tak boleh nak pindah. Contoh kita jumpa satu candi lama. Luas dia mungkin separuh masjid. Orang buat tapi nak pindah senang ke?
Kita kena cari buluh panjang, batang nibung. Kita nak angkat ni, candi ni, nak pergi masuk lab. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Memang kena kaji di situ, tuan-tuan. Itu fita, nama dia. Jadi kita kembali kepada tadi. Ada fosil-fosil di Aur yang menunjukkan bahawa 20 abad silam sebelum Masihi memang kaum Sabak lah antara kaum yang mengungguli untuk dikatakan paling lama dan paling tua yang pernah menghuni dan menginap di bumi Yaman. Sabak. Al-Quran cerita tak tentang Sabak, tuan-tuan? Cerita tentang Sabak. Baik. Sekarang kita tengok balik. Daripada 1300 sebelum Masihi sampai 620 Masihi. 1300 sebelum Masihi sampai 600 sebelum Masihi, dia ada dinasti yang besar. Dinasti ini dinamakan sebagai dinasti Al-Mu'iniyah. Dan raja-raja dia menggunakan gelaran Mukrib Sabak. Ingat gelaran. Raja ni ada nama khusus. Tapi bila dia merajai dinasti Mu'iniyah, gelaran dia Mukrib Sabak. Gelaran ni sama macam yang di Pertuan Agong kita. Okey, bila dia naik jadi pemerintah utama, YDPA, yang di Pertuan Agong. Tu gelaran, nama dia betul apa dia? Sultan Muhammad kelima ke, Sultan Nazrin Shah ke, Sultan apa, dia ada nama dah dia sebenar. Tapi jawatan dia yang di Pertuan Agong. Begitulah. Dia ada nama, tapi jawatan dia Mukrib Sabak. Itu paling awal. Lepas tu 620 sampai 115 sebelum Masihi, mereka buang nama dinasti Mu'iniyah, mereka letak nama dinasti Sabak. Dinasti ini dinamakan Kerajaan Sabak. Dan tadi bila raja-raja dia pakai apa? Mukrib Sabak, dia perilang nama tu. Dia pakai nama betul dia. Dia pakai nama betul dia dan dia buat kota dia nama Ma'rib. Hak tadi, hak awal kota dia nama Syarwah. Dia tukar nama Ma'rib. Di hari kemudian sebenarnya berlaku empangan Ma'rib tu. Tahu empangan Ma'rib tu? Sejarah Yaman ni kalau tak tahu, kita belajar sejarah Yaman, tapi bila orang tanya pasal empangan Ma'rib, memang out lah. Contoh kita belajar sejarah Mekah, tapi bila orang tanya Kaabah tak tahu. Lagu tu lah mudah. Maksudnya fail sangat. Hang tahu apa pasal Mekah? Kaabah. Apa ada ke Kaabah ni? Macam tu lah. Kalau tanya Yaman, empangan Ma'rib tak tahu, sama macam ketiadaan Kaabah pada sejarah Mekah. Jadi duduk di situ, lama kelamaan bertukar pula. Ni zaman Raja Himyariah I. Daripada 115 sebelum Masihi sampai 300 Masihi. Himyariah I. Lepas tu barulah Himyariah II. Himyariah II ni nak dekat dia. Himyariah II ni zaman 300. Baik. 340 sebelum Masihi. 340 selepas Masihi. Zaman ni orang Habsyah dah berjaya masuk Yaman. Habsyah dekat tak dengan Yaman, tuan-tuan, kalau ikut peta? Yaman tu di selatan. Kemudian ada apa situ? Laut Merah ke laut apa? Yang memisahkan. Laut Merah. Ujung tu dia panggil genting tanduk. Sebab seluah-luah Laut Merah tu, antara nak berlaku pemisahan antara Yaman dengan benua Afrika tu, tempat tu sempit je. Itu dipanggil genting tanduk. Maksudnya kalau orang nak belayar pun orang akan guna genting tanduk. Baru cepat sampai. Kalau nak guna hanu memang boleh, tak ada masalah. Tapi dia punya masa kena ambil lama. Baik. Bila sampai di Yaman ni, zaman Himyariah II ni, 340 orang Habsyah tu pi takluk Yaman. Kemudian 378 Yaman bebas, Yaman merdeka. Zaman merdeka tu mereka bina empangan Ma'rib. Jadi empangan Ma'rib bina. Last kali 451 Masihi. Apa yang jadi? Allah rakam dalam Al-Quran dengan sebutan Sailul Arim. Pecahnya empangan, pecahnya bendungan air di Ma'rib ni. Apa dia bendungan Ma'rib ni? Dia ialah irrigation je, tuan-tuan. Apa dia irrigation? Penyaliran kepada tapak-tapak pertanian dan juga tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Siapa yang mula-mula buat irrigation atas muka bumi ni, tuan-tuan?
sistem saliran. Bendung satu air, kemudian alirkan ke kawasan pertanian. Siapa yang buat mula-mula? Orang yang pernah mengaku jadi Tuhan. Siapa? Namrus. Orang yang pertama buat sistem irrigation atas muka bumi. Baik, kembali. Bila empangan ni pecah, 523. Masuklah seorang raja Yahudi yang bernama Raja Zunuas. Raja Yahudi masuk 523 Masihi, dan dalam ni dia bantai pengikut-pengikut agama apa? Sebelum Nabi lahir. Agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa, agama Nasrani, agama Islam sebenarnya, nak bagi mudah faham. Agama Nasrani. Zaman Raja Zunuas itulah cerita dalam surah Al-Buruj tu keluar. Tuan-tuan baca surah Al-Buruj. Apa cerita yang special dalam Al-Buruj? Kisah Al-Buruj tu duduk dalam zaman Raja Zunuas ni lah. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Ingat tak kisah yang Nabi cerita dalam hadis yang panjang, seorang lelaki yang mana zaman dahulu ada seorang raja yang dia mempunyai alim dalam ilmu nujum. Tapi bila ahli ilmu nujum dia tu, ahli sihir dia tu hampir-hampir tua dan nak meninggal, dia minta kepada raja cari seseorang budak lelaki yang cerdik, budak lelaki yang bijaksana supaya dia dapat mengajarkan ilmu nujum dan sihir dia supaya dapat ganti tempat dia bila dia meninggal. Jadi budak tu daripada istana, hari-hari dia kena pergi ke rumah ahli sihir tu. Sampai tengah jalan dia bertemu dengan siapa? Dengan pendeta kan. Pendeta duk mengajar. Sebenarnya pendeta tu adalah pengikut Nabi, bukan pengikut betul zaman Nabi Isa tu. Orang yang sedang bawa mendakwahkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Tengah jalan dia galik, dia duk dengar. Dia tak pergi belajar pun sihir. Hari-hari dia buat lagu tu. Jadi raja di istana ingat hari-hari dia pergi belajar sihir. Tukang sihir tu pula ingat dia tak datang, hari-hari dia duduk istana. Rupanya dia duduk singgah tengah jalan belajar dengan kawan ni. Pendek ceritalah, satu hari di tengah jalan tu orang ramai tersekat oleh seekor binatang buas. Ada riwayat sebut singa. Jadi dia ambil batu, dia baca bismillah, dia baling kat singa tu, mampus singa tu. Jadi ada orang dengar. Ada orang dengar, orang report. Siapa Tuhan kamu yang sebenar? Lepas tu cubaan-cubaan bunuh dia. Ikat daripada bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, lepak jatuh ke bawah, tak mati. Ikat-ikat pergi tengah laut, buang dalam keadaan terikat di rantai. Tiba-tiba sampai di pinggir pantai, gigi pantai, hidup tak mati. Bubuh dalam api, bakar tak mati. Bubuh dalam tempat kurungan haiwan-haiwan yang siap dilaparkan selama seminggu, tak dimakan pun. Gulam, kisah gulam kan. Last sekali apa cerita? Budak tu kata kalau benar-benar nak bunuh aku, himpunkan semua rakyat. Biar benda ni berlaku depan rakyat. Aku diikat, kemudian panahlah. Dia suruh panah di mana? Antara dua kening. Kawan tu pun panah. Sampai panah jatuh. Sampai panah jatuh. Last sekali dia kata apa? Kalau betul-betul nak bunuh, sebelum kamu panah, baca Bismillah. Dia pun tarik panah, baca bismillah, kena meninggal. Bila orang tengok benda ni, tujuan dia panggil orang, nak suruh orang sedar bahawa agama, akidah yang dipegang oleh budak ni paling betul, paling benar. Bila tengok jadi lagu ni, orang yakinlah agama ataupun akidah yang diimani oleh budak ni, gulam ni yang betul. Jadi semua pakat beriman. Bila pakat beriman, marahlah kawan ni. Raja ni last kali digali lubang yang besar, kemudian letak ramai-ramai, bakar hidup-hidup. Inilah geng-geng ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Jadi ada 2-3 orang dalam keadaan kukah-kukah terlepas. Dia pergi report. Report kat siapa agak-agak tuan-tuan? Agak-agak nak report kat siapa ni? Kejahatan Raja Yahudi ni. Dia pergi report orang yang mempunyai akidah yang sama. Masa tu yang mempunyai akidah yang sama ialah Parsi ke Rom? Parsi ke Rom? Agak-agak. Rom.
Tapi dia tak pilah ke Rom Byzantium yang jauh tu. Sebab Rom tu dah sememangnya ada dekat sedang menguasai mereka. Bandar Aden di Yaman tu memang dikuasai oleh Rom. Jadi mereka pergi jumpa penguasa Rom kata aku tak boleh nak kacau. Ni masalah kerajaan kamu. Tapi kalau kamu nak minta tolong, pergi tolong sebuah kerajaan yang besar, aman dan makmur di sebelah kamu. Agak-agak siapa? Yang Nabi pernah minta tolong dia. Hijrah kali pertama, hijrah kali kedua. Di mana dia? Habsyah. An-Najasyi beragama Nasrani. Pilah kok genting tanduk tadi. Akhirnya minta bantuan, mari sungguh bantuan. Bantuan mari kerana satu akidah. Akhirnya dia utuskan 2 panglima besar. Yang pertama Aryad, yang kedua Abrahah. Ni start nak masuk cerita Abrahah. Hantarlah Aryad, ketua Turus dengan pembantu Abrahah. Pi serang, kalah raja Yahudi tadi. Maka otomatik Yaman jadi wilayah teritori Habsyah. Buat sementara waktu. Wilayah interim. Jadi duduklah di situ Aryad. 525. Masihi memerintah. Last kali clash dengan pembantu dia. Abrahah pun nak kuasa juga. Akhirnya 549 Masihi, Aryad berjaya dibunuh oleh Abrahah dalam satu pertandingan, tapi pertandingan tu kilat lah. Tahu tak kilat? Orang Kelantan sebut kilat lah. Dia panggil apa orang Johor ni? Kianat lah kot. Curi tulang. Tapi salah satu pada mata tombol lembing Aryad tu terkena pada dahi Abrahah. Sebab tu dia jadi lekuk masuk ke dalam. Sebab tu dia digelar Abrahah Al-Ashram. Abrahah yang lekuk dia punya dahi. Sebab terkena pada salah satu tombak Aryad tu. Jadi sebenarnya bukan Abrahah yang bunuh Aryad tu. Ada orang aduk lingkung, geng-geng pengikut ni cucuk secara curi kok belakang Aryad. Jadi sebab kawan tu yang tolong cucuk, jadi dia letak pangkat yang tinggi lah. Jadi 549 Abrahah naik jadi pemerintah. Dalam masa dia duduk memerintah itulah dia duduk tengok ramai orang datang. Datang ke mana? Datang ke Kaabah. Baik. Yaman dan juga Habsyah adalah negara yang besar, kerajaan yang besar, aman dan makmur, tetapi tandus daripada kunjungan pengunjung ritual ibadah keagamaan. Tapi yang satu lagi berbeza, tandus, gersang, sunyi, tak ada apa-apa, tetapi dia tak pernah sunyi dan tandus daripada kehadiran jemaah dan tetamu setiap tahun. Ini yang menyebabkan Abrahah nak mencari tahu apa yang special ada di bumi itu. Hantar spy, rupa-rupanya di situ ada rumah Allah. Kalau lagu tu kita buat jugalah satu supaya orang datang tempat kita. Dia pun buatlah Kaabah dia. Lagi besar, buat pula daripada emas. Kalau kita kata patut dia lah, orang akan jadi macam ni. Sepatut kau ni, kau ni lah pula tahun ni. Sebab apa? Besar lagi, emas lagi. Last kali apa jadi tuan-tuan? Apa jadi? Tak ada seorang pun pergi buat haji situ kan. Ini membuktikan kepada kita hari ini tomahan-tomahan yang dibuat oleh non-Muslim, dibuat oleh etis yang kata kita sembah Kaabah tu mengarut. Kita tak pernah sembah Kaabah dan tak pernah menuhankan Kaabah. Yang kita sembah ialah Tuhan Kaabah. Kita tak pernah menuhankan Kaabah ni. Bukti dia apa? Bukti dia alihlah Kaabah ni pi mana pun kita menghadap ikut Kaabah ke menghadap di sini. Kalaulah kata di sini Kaabah ni Kaabah, ambil Kaabah ni pi letak di Johor, orang semayang menghadap ke Johor ke tetap menghadap ke sini? Tapak Kaabah tu. Orang tetap menghadap tapak Kaabah. Orang tak akan semayang menghadap ke Johor.